Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya ya Allah, dalam setiap niat kami, dalam setiap ucapan, bacaan, zikir dan wirid kami, dan dalam setiap tindak tanduk amalan perbuatan ibadah kami, hanya semata-mata kerana Engkau ya Allah, dengan Engkau ya Allah, daripada Engkau ya Allah, dan akhirnya kepada Engkau jugalah kami akan kembali. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya saya nak menjawab ucapan salam yang telah diucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat, ayahanda, bonda, kekanda, adinda yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada pagi ini di luar sana pun kelihatannya keadaan mendung, tidak kelihatan matahari. Subhanallah, suasana yang sangat sejuk, hening, damai, tenang insya-Allah. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan kemarin, kita sambung tentang tafsiran ayat 41 surah Ar-Rum yang terkait dengan zahirnya ataupun timbulnya kerosakan di daratan dan di lautan secara khususnya. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, firmanullahu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Nyata ataupun timbulnya kerosakan di daratan dan di lautan ialah berpunca kerana perbuatan manusia itu sendiri. Ya, perbuatan sebahagian manusia. Untuk apa? Kerana Allah nak beri rasa. Allah nak suruh kita rasa. Ya, sebahagian akibat perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh manusia. Bukan semua pun. Ya, sebahagian saja. Ya, ini pun kita rasa macam tak tahan. Ya. Itu baru sebahagian. Ya, liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu. Supaya Allah nak suruh kita rasa. Ya, akibat daripada perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Tujuannya apa lagi? La'allahum yarji'un. Mudahan manusia itu, khususnya manusia yang buat yang tak baik, perkara yang tak baik itulah. Ya, khususnya manusia yang melakukan perkara tak baik itu sendiri, khususnya, dan kita secara umumnya, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu kembali ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fasad itu apa dia fasad? Fasad ni bahasa Arab. Ya, fasadun bahasa Arab. Ya. Lawannya salahun. Ya, fasadun lawannya salahun. Salah maknanya baik. Ya, sebab tu ada nama sesetengah kita dipanggil Salahuddin. Ya, Salahuddin. Ya, jangan pula pergi nama anak kita Fasaduddin pula. Bunyi Arab sikit kita pun terliur lah. Nama apa anak? Fasaduddin. Oh, na'uzubillah. Ya, Fasaduddin mana anak itu, nama anak tu mana anak kita yang merosakkan agama, na'uzubillah, jangan. Kalau nak letak nama anak, letaklah Salahuddin, yang membaikkan agama. Bukannya Fasaduddin, bukannya yang merosakkan agama. Baik. Fasad ini apa dalam bahasa Arab di segi lughahnya? Khurujus syai' anil i'tidal. Itu fasad. Ya. Erti fasad ni mana khuruj, keluar sesuatu tu daripada garisannya. Ya. Keluar sesuatu itu daripada landasan, itu dipanggil rosak, itu fasad. Ya. Ibarat kalau kereta api, ya, kalau kereta api itu dia tak berjalan di atas landasan, tidak ikut atas rel, ya, apa akan berlaku? Sudah tentulah, ya, kereta api tersebut akan terbabas. Bila terbabas, di situlah berlaku kerosakan. Ya, faham ya? Jadi fasad khurujus syai' anil i'tidal, keluar sesuatu tu daripada landasannya yang betul, jadi rosak. Ya, umpama kita memandu kenderaan, kereta kita, ya, sepatutnya kita kena ikut laluan kita bila kita memandu. Tetapi bila mana kita memandu kenderaan kita tidak mengikut laluan kita, sebaliknya kita mengikut laluan orang lain ataupun kita ikut laluan tepi jalan, maka ya, kebarangkalian akan berlaku rosak. Sama ada kita akan bertembung dengan kereta kenderaan lain, ataupun mungkin kita terlanggar orang di tepi, di kaki jalan sebagainya. Itu dipanggil rosak. Ya, membinasakan orang lain, merosakkan orang lain. Ya, cukup simple. Ya. Fasad ni maknanya keluar daripada landasannya yang betul. Sehingga kan bintang-bintang cakrawala ni, ya, bulan, bintang, orbit, semua cakrawala yang ada di angkasa raya semua, mereka itu berlegar, berkeliling mengikut orbit masing-masing. Apabila bintang itu, bila orbit ini tidak ikut pada landasannya, dia tergelincir saja, apa akan berlaku? Akan mengundang kerosakan, itu panggil fasad. Ya. Wa yusta'malu dhalik, dan fasad ini, rosak, binasa ini diguna pakai fil nafs, pada jiwa hati manusia, pada jiwa manusia. Ya, hari ini tidak sedikit yang jiwa manusia dalam keadaan yang rosak. Tidak sedikit. Ya, tidak sedikit jiwa hati manusia berada dalam kecewa, fras, tertekan, berbagai-bagai. Ya, wal badan, dan diguna pakai fasad tu pada tubuh kita. Bila kita tak kawal pemakanan kita, bila kita tak jaga
tubuh kita, dia akan jadi rosak. Ya, jadi fasad itu boleh diguna pakai pada tubuh badan kita. Pada mata kita, telinga kita, lidah, kaki, mulut sebagainya, boleh jadi fasad. Ya, bila kita tak jaga, tubuh kita boleh terdedah kepada fasad, mana rosak. Ya, dan begitulah wal asya'il kharijah anil istiqamah. Kita boleh guna pakai fasad ini, rosak ini pada apa jua perkara apabila perkara itu dia tidak mengikut kepada landasannya yang betul, maka itu dipanggil rosak. Setakat ni boleh faham ya, insya-Allah, understand, all of you understand ya, insya-Allah. Fahimtum? Insya-Allah kita ya belajar santai-santai. Ya, kita cuba orang panggil belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Ya. Kalau ada mereka yang belajar bahasa Arab, bagus. Niatkan dalam hati bila belajar bahasa Arab itu untuk apa? Untuk kita nak faham Al-Quran. Ya. Saya ada seorang guru saya, orang Negeri Sembilan, orang panggil Ustaz apa saya tak ingat dah. Ya. Dia boleh belajar sampai ke Mesir. Bila saya tanya, Ustaz, apakah yang memotivasikan Ustaz sehingga Ustaz boleh sampai belajar ke Mesir? Padahal dia ni, keadaan dia tidaklah seperti orang lain. Ya. Dia tidak begitu tinggilah orangnya. Sederhana sangat orangnya. Ya, memang begitu kejadian yang Allah jadikan bagi dia. Itu bahagian dia. Tapi semangatnya sangat besar. Tak sama dengan tubuh badannya yang kerdil. Sampai dia boleh, Allah yarham. Ya, ini guru saya, salah satu guru saya ketika saya belajar dulu di Negeri Sembilan. Bila ditanya, wahai Syekh, wahai guruku, apakah yang mendorong, ya, apakah yang memotivasikan Syekh, guru, Ustaz, sehingga Ustaz boleh pergi belajar ke luar negara? Masa itu tahun 60-an, 50-an. Ya, dalam keadaan dia tadi itu susah. Tapi dia, sebab apa? Kerana semata-mata dia nak faham apa yang dia baca dalam Al-Quran, dalam sembahyang dia dan Al-Quran. Subhanallah. Ya, itu saja. Dia nak pergi Mesir ni, ya, yang memotivasikan apa? Dia nak belajar bahasa Arab supaya dia boleh faham apa yang dibaca dalam solat dan dia boleh faham apa yang dibaca dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya, berbekalkan dengan semangat ini. Ya, waktu dulu susah. Ya, mungkin naik kapal barangkali. Ya, bukan seperti sekarang mudah nak pergi Mesir. Susah masa zaman dulu. Ya. Tapi kerana semata-mata dia nak pergi, nak belajar bahasa Arab, nawaitu niatnya, ya Allah, supaya aku belajar bahasa Arab ni, aku dapat faham apa yang aku baca dalam solat sembahyang, dan supaya aku dapat faham apa yang aku baca dalam Al-Quran. Allah. Quran ini ya, disebut dalam surah Al-Isra ayat 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allahu Akbar. Ya. Kami turunkan Al-Quran ini. Kami turunkan daripada Al-Quran ini akan perkara yang mana dalam Al-Quran ini syifa. Quran ini sebagai penyembuh. Ya. Saya nak kongsilah dengan tu. Ada satu Ustaz Fauzan Kedah, ya. Dia bertemu dengan Said Allahyarham Said Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia kata, lepas tiap-tiap solat 5 waktu, ya, lepas kita solat 5 waktu, ya, letakkan tapak tangan kita kat dada kita ni. Ini saya ni kiri dia, kalau sini, kalau sekinilah. Ya. Kita baca surah Alam Nashrah sekali. Ya, paling tidak pun kita baca surah Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farag. InsyaAllah. Ya. Kalau kita amalkan tiap-tiap lepas solat fardu, ya, niatkan dengan Quran itu sebagai syifa, ya, dan warahmah sebagai rahmat, ya, supaya hati kita lapang, supaya hati kita tenang, supaya hati kita, jiwa kita, ya, subur, hati kita boleh ingat kepada Allah dengan barakahnya surah
Al-Insyirah. Ya, surah apa? Surah Al-Insyirah yang kita baca tadi. Bismillah. Ya, tiap-tiap lepas solat fardu baca sambil kita letakkan tapak tangan di atas dada kita yang kanan ni. Ya. Baca surah Alam Nashrah. Kerana Allah sebut sini wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran akan perkara yang dia tadi tu, ya, sebahagian daripada ayat Quran itu menjadi syifa, penyembuh. Ya, syifaun sebagai menyembuh, wa rahmah dan sebagai rahmat. Jadi walhasil orang yang rajin membaca Al-Quran, ya, orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin tolong huraikan tafsiran Al-Quran, maka ini insya-Allah mudah-mudahan menjadi syifa, penyembuh, warahmah dan sebagai rahmat kebaikan. Bagi kita orang beriman tidak adalah sesuatu yang boleh menghiburkan kita, yang boleh menjadi pengubat, pengubat jiwa rohani, akli, jasad kita, tidak ada, melainkan Quranul Karim. Ini yang paling utama sekali lah. Surah Al-Isra ayat 82, mana yang rajin boleh tulis, tolong tuliskan supaya orang lain boleh ambil manfaat. Kalau boleh tulis, ada di kalangan kita ni yang boleh taib ni cepat, boleh orang lain berkongsi. Kadang-kadang kita dengar macam ni, dengarlah sekejap, tapi kan dia lupa balik. Surah apa ustaz baca tadi? Ingat surah Isra tapi ayat ke berapa pula dah. Ataupun ingat ayat 82 tapi surah apa? Macam-macam. Jadi tolong tuliskan surah Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Quran ni akan barang yang ia tadi tu syifa. Quran ni sebagai syifa, penyembuh, warahmah sebagai rahmat lil mu'minin. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi orang beriman ni di sepanjang zaman. Batu kemarin saya sebutkan, bala ni bila datang hanya orang yang beriman saja perasan itu bala, itu fitnah. Orang yang tak beriman, orang yang nipis imannya, dia tak perasan itu sebagai musibah. Tapi bila bala musibah tu pergi, barulah orang-orang yang tak beriman, barulah orang yang nipis iman, baru perasan yang itu adalah merupakan satu bala, satu bala ataupun satu musibah. La haula. Jadi kita beruntung, kita sangat beruntung ayah anda bunda, kerana Allah pilih kita di kalangan insya-Allah orang-orang yang beriman. Jadi jangan susah hati, jangan sedih hati. Jangan berduka lara. Bila rasa sedih, carilah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Kalau tak boleh baca lagi, ambil Quran, peluk dia dulu, peluk dia, minta dengan Allah sungguh-sungguh, ya Allah, izinkan hamba-Mu ini untuk baca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah, biar Allah rezekikan kita boleh baca Al-Quran. Baik. Jadi Quran ialah syifa dan rahmat bagi orang mukmin. Dalam keadaan apa jua pun, bila kita baca Quran, kita malah Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Haddad dalam kitab
dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah mengatakan apa? La yakunul muridu muridan. Ya, kata Imam Al-Haddad, dan Imam Al-Haddad itu pun dia memetik perkataan seorang awliya, seorang wali. Dia kata apa? La yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani ma yurid. Masya Allah. Ya, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani ma yurid. Ya, tidaklah dikatakan murid sebenar-benar murid. Murid ni lah muridullah, orang yang betul-betul nak kepada Allah. Ya, murid ni ay muridullah, bukan murid pelajar sekolah ni, bukan. Ya, murid mana muridullah, orang yang betul-betul nak ke Allah. Nak ke Allah kerana Allah, dengan Allah, daripada Allah dan kepada Allah. Ya. La yakunul muridu muridan. Tidaklah dikatakan seorang murid itu benar-benar muridullah, orang betul jadi murid, hatta sehinggalah yajida, dia mendapati fil Quran, dia akan mendapati dalam Quran itu ma yurid, apa yang ia kehendaki. Subhanallah. Quran memberikan jawapan kepada seluruh persoalan hidup manusia. Kita kena yakin. Ya, kita kena yakin. Quran ni syifa, Quran ni rahmat. Kalau kita baca di awal surah Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih. Quran ni la raiba fih, tak ada ragu. Walau satu huruf, tidak ada keraguan pun. Lagi pula, apa dia? Quran ni hudal lil muttaqin. Ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Baik. Jadi kita kutkan pagi ni, ya, ayah dan bonda, kutkan. Quran sebagai syifa dan rahmat kepada orang mukmin. Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tolong tulis. Ya, postkan dalam Facebook kita masing-masing. Ini kita dapat pagi ni, ya, kita simpulkan. Quran, ya, syifaun wa rahmah lil mu'minin. Quran sebagai penyembuh, penawar dan sebagai rahmat bagi orang mukmin. Satu. Yang kedua, Quran ialah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, ya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Ya, pagi ni kita dapat dua perkara ni. Sematkan betul-betul. Tulis pada masing-masing dalam Facebook masing-masing. Kongsi dengan rakan-rakan. Ya, inilah yang kita dapat pagi ni dalam bicara pagi muhasabah diri. Ya, hari ini berapa ramai manusia yang jauh dengan Al-Quran. Dahlah jauh daripada masjid surau. Ya, dahlah jauh daripada apa? Masjid surau. Jauh pula dengan Al-Quran. Ya, kita semua kena sedar. Ada sesetengah negara umat Islam, mereka belajar Quran masih lagi menggunakan batu untuk tulis, nak menghafal. Bayangkan. Sedih tak sedihnya sebahagian umat Islam. Kita di Malaysia ni, ya, minta maaf, Al-Quran menimbun. Penuh. Kayak masjid surau, tapi tak berbaca. Ya. Ya, tetapi apa? Quran tu tidak berbaca. Kalau tak baca, macam mana nak tadabbur, nak hayati makna? Allahu Akbar. Jadi cukuplah untuk setakat pagi ini. Ya, dah 8.25. Saya, disiplin saya cukup 20 minit. Ya, biarlah perbicaraan kita ini santai tapi sampai. Ya, bicara kita biasa tapi terasa. Ya. InsyaAllah pagi esok saya tak masuk lagi. Ya. Saya nak bawa tafsir Imam At-Tabari, tafsir Qurtubi, Ibnu Kathir, ya, tafsir Al-Iji, tafsir Al-Mawardi. Banyak sangat tafsiran ulama yang muktabar, yang menghuraikan tentang ayat, tapi tak berkesempatan lagi pagi ini. Ya, rasanya cukuplah setakat ini. Ya, supaya mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Saya sayangkan,
ya ayahanda bonda, saya sayangkan adinda kekanda semua, saya sayangkan saudara-saudara umat Islam yang lain, sayang. Sebagaimana ya saya mahukan diri saya selamat di dunia, di barzah dan di hari akhirat, maka begitulah saya mahukan kita semua insya-Allah semuanya kita selamat di dunia, ya, di alam barzah dan di hari akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Wallahu alam. Insya-Allah kita akan sambung pada pagi esok. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya arhamar rahimin, salimna wal muslimin. Wahai yang mengasihi daripada sekalian yang mengasihi, salimna, selamatkanlah kami ya Allah di dunia, di barzah, apatahlah di hari akhirat, wal muslimin, dan selamatkanlah sekalian umat Islam ya Allah di dunia, di barzah, apatah lagi di hari akhirat yang kekal abadi. Sama-sama. Ya arhamar rahimin, salimna wal muslimin. 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 Ya, jangan lupa tolong share, tolong kongsi-kongsikan kepada yang. Mudah-mudahan dengan perkongsian itu menjadi asbab orang lain terbuka pintu hati mereka mendapat hidayah insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.